Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang ni adalah video untuk FTF jam yang ketiga. Sebelum tu Meda nak buat satu summary. Okey, so kita dah belajar differential rate equation. Ini dah settle dah. Okey, dah bincang soalan pun. Soalan ni contoh soalan macam ni ni contoh soalan differential rate equation. And then kita ada belajar mengenai rate law. Rate law ada zero order, first order and second order. Okay, and how to write the rate law. Rate sama dengan K concentration of reactant to the power of X. Power of X ni adalah refer to the order of reaction. Contoh soalan dah buat dah. Macam ni. Ini soalan contoh yang melibatkan rate law equation. And then contoh soalan yang melibatkan integrated rate law. Integrated rate law ni banyak soalan periksa keluar sebab dia ada different order of reaction, different formula. Kita tengok kalau dia zero order, dia punya formula A not tolak A equals to KT. Kalau dia second order, 1 over AT tolak 1 over A naught equals to KT. Kalau dia first order, ln A naught tolak AT equals to KT. A refer to the reactant. So, lain-lain order of reaction, lain-lain formula. Contoh soalan macam ni. Anda kena faham, kita tentukan order of reaction mesti based on dia unit dia. Kadang-kadang tu dia tak bagi tahu dalam soalan, tapi kita boleh determine the order of reaction based on the unit of K. Ni kena take note Kita dah belajar juga mengenai, okey, dah settle 1, 2, 3. So, kali ni jam yang ketiga, kita akan belajar initial rate method. Okey, initial rate method is used to determine the order of reaction. Sebenarnya kita ada 3 method. 1, 2, 3. Okey. Okey, contoh soalan FTF kita, ini melibatkan initial rate method. Okey, initial rate method. Kenapa saya kata initial rate method? Sebab kita akan gunakan kaedah eksperimen data. Okey, from the reaction rate awak kat sini. Okey, contoh soalan inilah. Okey, so tengok soalan ni, dia kata, the data below were obtained from the following reaction. So, kita ada dua reactant. Reactant pertama, reactant kedua. And then dia provide 3 eksperimen punya data. So, kena faham change in concentration of reactant. So, dia akan ubah nilai rate. Tapi, K value remain constant. Nama pun rate constant. K is the rate constant. So, K untuk ketiga-tiga eksperimen adalah sama. K akan berubah sekiranya temperature berubah. K change if the temperature is changed. Tapi kalau kita ubah concentration, okay, K value, rate constant awak kekal sama. Boleh Tapi rate of reaction akan berubah lah. Kadang tidak balas awak sebab perkataan dia berubah kan. Okay, soalan A. Determine the order of reaction with respect to each reactant. Dia nak tahu. Order of reaction untuk yang first reactant ni 0 first or second order. And reaction awak ni 0 first or second order. So, nak tentukan kita kena gunakan kaedah initial rate method. Okay. First step, to use this method, mesti write the rate law. Okay, write rate law dahulu iaitu rate sama dengan K, concentration of CH3, CH, Cl, CH3 to the power of any unknown. Tak kisah nak gunakan X ke, Y ke, M, N apa, P, Q. Tak kisahlah. Kalau saya gunakan A, multiple by second concentration NaOH to the power of B. Okay. Tulis ni satu markah dah. Okay. Next, baru kita akan tentukan nilai unknown A dan B. Kita ada dua unknown A dan B. Dari segi matematik ni, boleh kita tentukan serentak nilai A dan B tersebut? Tak boleh. Kita kena find out one by one. Contohlah first step saya akan find the value of X. Nak cari value of X pula, of A. So, mestilah nilai B awak kena constant. So, tak? So, nak cari nilai A, mestilah B ni kena constant. Nak constantkan B macam mana? B kan kita kata nilai unknown, tak tahu nilai berapa. Tapi B awak depends on concentration of NaOH. So, kita akan cari daripada data eksperimen di atas, di manakah nilai NaOH yang constant. Iaitu eksperimen 1, 0.25 dan eksperimen 3, 0.25. So, kita akan find the value of X, the value of A with constant concentration of NaOH. Sebab apa? Sebab bila concentration of NaOH constant, so maksudnya nilai B pun akan constant. Boleh? So seterusnya, kita masukkan dalam kaedah ratio. So kita pilih eksperimen 1 dan eksperimen 3. So gunakan konsep ratio ataupun bahagi. Nak bagi 1 bagi 3 ke 3 bagi 1. Tak kisah mana-mana, dua-dua kaedah betul.
Nak buat eksperimen 1 bagi eksperimen 3 boleh. Eksperimen 3 bagi eksperimen 1 pun boleh. Tapi kalau madam akan pilih nilai eksperimen yang besar, kos ni, rate dia, bagi dengan nilai yang kecil. Supaya kita akan dapat nilai yang nombor bulat, bukan fraction. Sebab 9 lagi besar daripada 3 kan. So, kita akan buat eksperimen 3 bahagi eksperimen 1. Saya pilih macam ni. Nak buat eksperimen 1 bagi eksperimen 3 pun boleh, tak ada masalah. So, masukkan nilai. Nak masukkan nilai tu macam mana, madam? Bergantung kepada rate law yang awak dah tulis kat atas ni. Apa yang tulis kat atas ni, itu yang awak gantikan dalam nilai. Okey, iaitu rate eksperimen 3 awak adalah 9.0 darab 10 negatif 3 sama dengan K. Okey, tengok concentration of CH3, CH, Cl, CH3 untuk eksperimen 3. Berapa nilai dia? 0.45. So, masuk dalam tu. 0.45 kuasa dengan A darab dengan, okey, concentration of NaOH adalah 0.25 kuasa B. Bahagi. Nilai yang belakangan ni pun bahagi juga sebab dia eksperimen 3 bahagi eksperimen 1. So, nilai rate untuk eksperimen 1 adalah 3.0 darab 10 negatif 3 sama dengan K masuk juga. Okey, memang tak tahu nilai K berapa kan? So, masukkan nilai eksperimen 1 awak. 0.15 kuasa A darab dengan 0.25 kuasa B. So, nilai yang sama yang mana tadi? K value adalah remain unchanged sebab kita tukar concentration, bukan temperature. Boleh cancel. And then 0.25 dengan 0.25 B ni boleh cancel. So, kita boleh selesaikan nilai berapa kat situ. So, 9 eksponensi 3 bahagi dengan 3 eksponensi 3 akan dapat 3. 0.45 bagi dengan 0.15 akan dapat 3 kuasa A. Betul tak? So, kalau 3 kuasa A sama dengan 3, maksudnya A awak tu sama dengan 3 kuasa 1. Betul tak? Dapat 3. So, maksudnya A sama dengan 1. Kalau pelajar tinggalkan jawapan macam ni, dia tak ada markah tau. Awak kena nyatakan conclusion dia. So, first order. Kenapa first order? Sebab A sama dengan 1. A sama dengan 1 ni first order. With respect to CH3, CH, Cl, CH3. Boleh? Okey, itu untuk nilai A. Kali ni kita cari pula untuk nilai yang kedua, iaitu untuk nilai B bagi NaOH, di mana kita akan cari find the value of B with constant concentration of CH3, CH, Cl, CH3. So, dapat, okey, cari nilai constant CH3, CH, Cl, CH3 daripada eksperimen di atas. Iaitu eksperimen 1 dan eksperimen 2. Betul tak? So, kalau nak tentukan 1 bahagi 2 ke 2 bahagi 1, tengok nilai rate kat sini. Kalau madam cari besar bahagi kecil. Tapi nak buat sebaliknya pun betul. So, madam akan buat eksperimen 2 bahagi dengan eksperimen 1. So, masuk nilai. Iaitu nilai eksperimen awak 6.0 eksponen negatif 3 bahagi dengan 3.0 darab 10 negatif 3 sama dengan, okey, copy paste dia tadi. K concentration of CH3, Cl, CH3. Berapa untuk eksperimen 2 awak? 0.15. So, 0.15 kuasa A darab dengan 0.50 kuasa B. Bahagi dengan K. K 0.15 juga. Kuasa A darab dengan 0.25 kuasa B. So, which value yang kita boleh cancel? K value boleh cancel. 0.15 to the power of A pun boleh cancel. So, dapatlah nilai akhir awak sebenarnya. So, buat 6 eksponen negatif 3 bagi dengan 3 eksponen negatif 3. So, dapat 2 sama dengan 0.5 divided by 0.25. So, dapat 2 juga kuasa B. So, kalau 2 kuasa B sama dengan 2, maksudnya 2 kuasa 1 sama dengan 2. That means B is equals to 1. So, maka dia mesti buat conclusion kat tepi ni. So, first order with respect to B awak adalah NaOH. Sebab B ni adalah kepunyaan NaOH awak. Okey?
So, markah dia mesti ada pada substitution value dengan statement akhir ni. Kalau pelajar tak buat statement akhir ni, tak ada markah untuk jawapan akhir awak. Okay? Okay, seterusnya tengok write the rate equation. Soalan B. Okay, last one soalan B. Soalan B ni write the rate equation. Rate equation ni lah rate law awak lah. Madam, tadi kan kita tulis rate law, tapi rate law tu kita gunakan unknown A dan B. Soalan ni dah tentukan dah kan. Soalan A kan. Jawapan A dah tahu. So, B boleh tentukan, masukkan nilai spesifik iaitu rate sama dengan K concentration of the first reactant to the power of A. A tadi cari berapa? Kuasa 1 darab dengan concentration of NaOH to the power of 1. Boleh? Alright. Katakanlah soalan C, dia kata calculate the K value. So, how to calculate the K value here? Cara dia, how to calculate the K value. So, pelajar kena kira K. Nak gunakan eksperimen berapa, madam? 1 ke, 2 ke, 3? Doesn't matter. Sebab ketiga-tiga eksperimen ni mempunyai nilai K yang sama. Faham tak? Cuma, awak jangan kata cikgu, tak sama pun. Dia akan ada lari sikit sebab dia adalah daripada data eksperimen. Tapi nilai dia menghampiri salah satu sama lain. Katakanlah madam nak cari nilai K menggunakan eksperimen 2. So, madam gunakan eksperimen 2 punya data, iaitu rate eksperimen 2 6.0 darab 10 negatif 3. Okey, molar per minit sama dengan K nak cari. Concentration of the first reactant kita adalah 0.15 kuasa 1. Concentration untuk NaOH adalah 0.50 kuasa 1. Madam gunakan eksperimen 2 eksperimen 2. So, masukkan daripada eksperimen 2 punya data ke dalam rate law dekat sini. Tu yang madam dapat pergantian dekat bawah tu. Ni. So, dapatkan nilai K awak. So, dapat berapa nilai K kat sini? Tekan kalkulator awak. Kuasa 1 darab 0.5 kuasa 1. And then 6 eksponen negatif 3 bahagi dengan nilai yang kita dah kira tadi kan. So, dapat berapa? Dapat 0.08. Unit dia apa? Unit dia M-1. Minit minus 1. Kalau madam nak gunakan eksperimen 3 boleh tak? Boleh juga. Sama je nilai dia sepatutnya. Takkan berubah pun. Nilai dia memang menghampiri nilai yang sama kat sini. So, untuk cari nilai K awak, sama macam kita belajar sebelum-sebelum ni. Okey? Masuk dalam rate law semula. Cuma kita boleh pilih antara 3 tu nak guna yang mana satu data. Tapi kaedah dan juga jawapan lebih kurang sama. Okey? Itu sahaja untuk jam yang ketiga. Sekian, terima kasih.